Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Apa kabar semua? Diharap kamu semua berada di dalam keadaan sehat hendaknya. Berjumpa kita sekali lagi untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca. Membaca itu menyampaikan syarahan. Ya, membaca menyampaikan syarahan. Untuk itu, murid-murid cuba murid-murid buka buku teks buku teks Bahasa Melayu jilid 2, jilid 2 muka surat 36. Saya cuba ulang semula. Buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 muka surat 36. Ya, itu tajuknya gunakan air secara berhemat. Gunakan air secara berhemat. Ya. Jadi gunakan air secara berhemat ni maksudnya kita menggunakan air yang ada dengan cara yang betul, ya, supaya tidak berlaku pembaziran. Itu maksud gunakan air secara berhemat. Okey ya. Jadi kalau kita lihat di bawah ini, ya, ada seorang murid, ya, kalau dalam gambar tu ada seorang murid, ya, sedang membuat syarahan. Ya, membuat syarahan. Jadi kita lihat, ya, macam mana cara murid ini membuat syarahan, ya, dengan menggunakan ayat-ayat yang terdapat dalam buku teks tersebut. Ya, tengok sama-sama, ya. Sambil tu murid-murid semak, ya. Semak apa yang cikgu baca ni, ya, dalam bentuk syarahan. Yang saya hormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Rasa Indah, guru-guru dan hadirin sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah gunakan air secara berhemat. Hadirin sekalian, kita perlu menggunakan air secara cermat. Jika tidak, sumber air akan semakin kurang. Kekurangan air akan menyebabkan suhu atau cuaca menjadi panas. Terdapat beberapa cara untuk menjimatkan penggunaan air. Pertama, kurangkan masa mandi. Banyak air akan terbuang sekiranya kita mandi lama-lama. Kedua, letakkan baldi berhampiran dengan pancuran ketika kita mandi.
Air yang ditadah boleh digunakan untuk membersihkan tandas atau menyiram pokok bunga. Ketiga, elakkan membuka pili atau membiarkan air mengalir berterusan ketika membasuh muka atau menggosok gigi. Sebaliknya, gunakanlah air yang ditadah di dalam bekas. Kesimpulannya, gunakanlah air secara berhemat. Penggunaan air yang berhemat akan mengelakkan pembaziran. Sekian, terima kasih. Oke, murid-murid. Itu tadi ya, bacaan dalam bentuk syarahan. Kamu boleh baca menggunakan gaya kamu sendiri, dan juga menggunakan intonasi. Intonasi ini maksud dia tinggi rendah suara kamu. Yang saya hormati guru besar Sekolah Kebangsaan Taman Rasa Indah, guru-guru dan hadirin sekalian, macam tu. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah gunakan air secara berhemat. Hadirin sekalian, kita perlu menggunakan air secara cermat. Jika tidak, sumber air akan semakin kurang. Kekurangan air akan menyebabkan suhu atau cuaca menjadi panas. Terdapat beberapa cara untuk menjimatkan penggunaan air. Pertama, kurangkan masa mandi. Banyak air akan terbuang sekiranya kita mandi lama-lama. Kedua, letakkan baldi berhampiran dengan pancuran ketika kita mandi. Air yang ditadah boleh digunakan untuk membersihkan tandas atau menyiram pokok bunga. Ketiga, elakkan membuka pili dan membiarkan air mengalir berterusan ketika membasuh muka atau menggosok gigi. Sebaliknya, gunakanlah air yang ditadah di dalam bekas. Kesimpulannya, gunakanlah air secara berhemat. Penggunaan air yang berhemat akan mengelakkan pembaziran. Sekian, terima kasih. Oke, murid-murid. Jadi itu tadi syarahan ya. Seorang murid dengan tajuk gunakan air secara berhemat. Gunakan air dengan cara yang betul supaya tidak berlaku pembaziran. Okey. Jadi kita lihat perkataan-perkataan yang digunakan dalam syarahan tadi ya. Okey, hadirin. Hadirin ni maksud dia ialah penonton yang hadir pada waktu itu. Pada waktu syarahan itulah. Itu nama dia hadirin. Asal dia perkataan hadir. Jadi mereka yang hadir mendengar syarahan itu dinamakan hadirin. Okey. Itu maksud hadirin. Okey, hadirin kena berhemat. Cikgu dah beritahu tadi ya, dengan betul lah, dengan cara yang betul. Berhemat. Kita perlu menggunakan air secara cermat. Okey, cermat. Cermat ni maksud dia berhati-hati supaya tidak berlaku pembaziran. Cermat, berhati-hati. Okey, jika tidak, sumber air
akan semakin kurang. Sumber. Sumber ni maksudnya punca. Maksud sumber ialah punca. P-U-N pun C-H, punca. Okey? Punca. Jadi kalau kita tidak menggunakan air secara berhati-hati, ya, sumber air akan kurang. Sebab air sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, 70% ya, unsur yang terdapat dalam badan kita ini adalah air. Jadi kalau berlaku kekurangan air dalam tubuh manusia, ya, dalam tubuh kita, kita jadi tidak sihat. Ya, bukan sahaja manusia memerlukan air, semua makhluk yang ada di bumi ini memerlukan air. Jadi air sangat penting, ya. Pertama sekali air yang bersih. Okay. Jadi kekurangan air akan menyebabkan suhu atau cuaca menjadi panas. Okay. Jadi kalau air di dunia ini sudah kurang, yang berlaku ialah suhu atau cuaca menjadi panas. Okay. Cuaca panas, cuaca sejuk, mendung, hujan, itu berkaitan dengan cuaca. Okay. Terdapat beberapa cara menjimatkan penggunaan air. Pertama, kurangkan masa mandi. Okay. Ini diberitahu cara dia lah. Yang pertama sekali, kurangkan masa mandi. Ya. Jadi kalau kita terlalu kerap mandi, akan juga membazirkan air. Ataupun terlalu lama mandi. Ya. Biasanya kita mandi paling lama pun 10 minit. Kalau setengah jam atau 1 jam, itu sudah menyebabkan berlakunya pembaziran air, ya. Banyak air yang akan terbuang. Semakin lama kamu mandi, semakin banyak air yang terbuang. Okey? Jadi bila mandi tu jangan terlalu lama, Bersihkan badan tu, bila dah cukup bersih sebagainya, cukup. Dan jangan terlalu cepat sangat mandi, ya. Tak sampai 2 minit dah siap. Jadi mungkin badan kamu tidak bersih kalau mandi terlalu cepat. Banyak air akan terbuang sekiranya kita mandi lama-lama, itu tadi. Kedua, letakkan baldi berhampiran dengan pancuran, ya, ketika kita mandi. Okay. Letakkan baldi berhampiran dengan pancuran. Pancuran ni pipe mandi itulah, ya. Mungkin kita mandi gunakan pancuran, ya, pancuran air yang ada dekat dinding tu, ya. Ataupun kalau kita tak guna pancuran, kita mandi dengan menggunakan gayung, ambil air dalam kolam mandi, letakkan baldi di sebelah kaki kita mandilah. Jadi sekurang-kurangnya air yang kita gunakan untuk mandi tadi, separuh daripadanya masuk ke dalam baldi tersebut. Jadi air itu boleh digunakan semula, ya, untuk perkara-perkara seperti mencuci tandas atau menyiram pokok bunga. Ya, kalau tidak, air tadi akan terbuang begitu sajalah, dia pergi ke dalam longkang. Okey. Jadi letakkan baldi berhampiran dengan pancuran ketika mandi, ya, ataupun kita letaklah di sebelah kita mandi tu, ya. Ini, ya, air yang ditadah boleh digunakan untuk membersihkan tandas dan menyiram pokok bunga.
Okey, boleh ditadah lah. Boleh guna air tersebut untuk ya, cuci tandas. Jangan guna untuk minum pula. Okey, yang ketiga, elakkan membuka pili dan membiarkan air mengalir berterusan ketika membasuh muka atau menggosok gigi. Bila kita nak basuh muka, jangan biarkan air yang kita buka tadi terus mengalir. Cara dia, bila kita nak basuh muka, ambil air dalam pili tu, basuh, kemudian tutup pili. Nak basuh lagi muka, buka pili, ambil air tu, basuh muka. Supaya air yang keluar daripada pili itu tidak mengalir begitu saja. Sama juga kalau kita nak menggosok gigi. Kita menggosok gigi itu mungkin ambil masa. Jadi jangan biarkan air daripada pili tadi terbuka begitu saja. Bila kita gosok gigi, tutup pili itu, supaya tidak membazir. Okey. Sebaliknya, gunakanlah air yang ditadah di dalam bekas. Ini sebaiknya. Jadi kita tak gunakan terus daripada pili. Kita nak basuh muka tadi, tadah dulu air, letak dalam gayung ke baldi ke sebagainya. Jadi air daripada gayung itu kita gunakan untuk basuh muka ataupun gosok gigi. Jadi tak adalah air yang daripada pili tadi terus mengalir begitu saja, membazir. Okey. Kesimpulannya, gunalah air secara berhemat. Penggunaan air yang berhemat akan mengelakkan pembaziran. Okey. Itu petikan ataupun bentuk syarahan yang terdapat dalam buku teks muka surat 36. 36. Okey. Jadi bila murid-murid sudah baca petikan syarahan itu dalam gaya yang kamu boleh buat gaya sendirilah. Okey, lepas itu kamu akan jawab latihan yang cikgu bagi yang ini kamu akan jawab latihan yang ini. Tajuk dia sama, gunakan air secara berhemat. Dan baca syarahan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 36 dan isi tempat kosong yang di bawah. Di bawah. Jadi siapa yang tidak baca syarahan tadi, dia tak boleh nak jawab ini. Sebab perkataan yang tertinggal ini diambil daripada syarahan yang dibaca tadi. Okey. Jadi bila nak jawab latihan ini, pastikan kamu sudah baca dan rujuklah buku teks. Buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 36 tu. Jadi apakah perkataan-perkataan yang tertinggal? Dan kamu tulis di sini. Okey? Jadi pastikan ejaan kamu betul. Yang penting ejaan betul. Dan perkataan yang kamu nak tulis tu betul, mengikut buku teks yang kamu baca tadi. Okey, murid. Jadi cikgu harap kamu faham pembelajaran kita hari ini. Okey. Jadi cikgu rasa untuk hari ini setakat itu saja. Setakat itu saja.
Jadi semoga kamu dapat menjawab latihan ataupun tugasan yang cikgu beri tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.